Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam kelas Cikgu Shima. Okey, hari ini Cikgu Shima nak tunjukkan cara menderah pola seluar pijama ataupun seluar berkasing dengan cara yang paling mudah dan senang difahami. Okey. Pertama sekali kita perlu tahu ukuran badan yang diperlukan. Okey, ukuran badan yang kita perlukan yang pertama ialah keliling pinggang kita ya. Keliling pinggang kita berapa cm? Okey, kedua kita perlukan ukuran keliling pinggul. Okey, keliling pinggul bahasa lembutnya ataupun keliling punggung. Okey. Kemudian kita ada ukuran kelengkang di mana kita perlu ukur ya garisan daripada garis pinggang hadapan melalui celah kangkang kita dan bertemu pada garisan pinggang belakang. Itu yang dikatakan ukuran kelengkang. Okey, daripada pinggang depan melalui kelengkang kita pergi ke belakang. Okey, sampai ke garis pinggang belakang. Okey, seterusnya ukuran yang kita perlukan adalah labuh seluar yang kita kehendaki. Okey, berapa yang kita nak? Labuh yang kita nak pakai pada seluar kita. Okey. Seterusnya, alatan mendraf yang diperlukan untuk mendraf seluar pijama. Okey, kita memerlukan pita ukur, alat tulis, gunting kertas, pembaris lurus, pembaris sesiku, pembaris melengkung. Jadi ini alatan yang diperlukan ketika kita hendak mendraf pola seluar berkasing. Okey, garisan asas pola yang kita perlu tahu. Okey, yang pertama garis asas pinggang. Okey ya, di sini garis pinggang kita nanti. Kemudian kita ada garis asas pinggul. Di sini pinggul. Garis asas kelengkang kita di sini. Garis asas lutut. Okey, ini sahaja tapi cikgu tak lukis ya sebab kita tak perlukan ukuran lutut sebab seluar kita labuh ya. Garisan asas labuh ataupun labuh seluar yang kita kehendaki. Okey, inilah dikatakan garisan asas yang diperlukan ketika hendak menghasilkan seluar. Okey ya, tak kiralah seluar berkasing ataupun seluar selek, garisan asas dia mesti sama. Okey, mari kita mendraf pola seluar hadapan dahulu. Okey, cikgu nak kamu garis dulu ya, garis melintang. Kemudian kita garis ke bawah dengan sudut 90 darjah ya, tegak jangan sengit. Okey, A ke B adalah labuh seluar yang kita kehendaki. A ke C labuh pinggul. A ke D jarak ukuran pinggul bahagi dengan 4/6 cm dapatlah jarak A ke D. Okey. D ke E sama dengan A ke C iaitu labuh pinggul. A ke D sama dengan C ke E dan juga F ke G. Okey, kita tengok dulu ya. C ke F sama dengan E ke G di mana dari garisan pinggul kita turunkan sebanyak 6 cm untuk keselesaan di bahagian
kelengkang. Jadi sini ialah garisan pinggul dan di sini ialah garisan kelengkang kita ya. Ada ruang 6 cm untuk keselesaan. Apabila kita duduk, kita selesa. Tak bolehlah kalau kita pakai seluar berdiri cantik, nak duduk tak boleh. Sebabnya masalah kelengkang tak cukup ya. Okey. F, G. F, G adalah sama dengan A ke D. Jarak yang sama tadi cikgu dah beritahu. Okey. Kemudian G ke H. Ya. Nak dapatkan G ke H berapa? Okey, nak dapatkan G ke H, kita perlu bahagi ukuran G ke F. Okey, G ke F kita bahagi 4. Okey, nampak tak cikgu letak titik sini kan? Okey, kat sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi garisan G ke F kita bahagi 4, dapat berapa? Itulah jarak G ke H. Okey, seterusnya G ke M. G ke M kita perlukan sudut 45 darjah, naikkan 3 cm dari G ke M. Dapatlah titik M. G ke M sebanyak 3 cm. Okey, kemudian D, ya, D pergi ke J. Okey, kita masuk ke dalam 1 cm. Nampak tak? D ke J kita masuk 1 cm. Seterusnya, kita dah dapat titik J betul. Jadi, titik J kita sambung bertemu dengan E, bertemu dengan M dan bertemu dengan huruf H. Okey, bila kita dah temukan garisan ni, dapatlah satu garisan kelok ataupun kelok ya, garisan melengkung untuk bahagian apa ni? Bahagian hadapan ya. Bahagian kelengkang hadapan kita ni J, E, M, H ialah bahagian kelengkang hadapan kita. Okey, kemudian kita nak buka kaki seluar ataupun lebar kaki seluar kita berapa cm. Di sini kita bagi 20 cm ya, luas bukaan kaki seluar. Terpulanglah pada saiz badan masing-masing. Kalau yang lebih besarlah bukaan kaki seluar kamu ya. Okey, seterusnya bila kita dapat B ke N, kita sambung titik H bertemu dengan N. Jadi, siaplah pola seluar bahagian hadapan. Okey. Okey, kita sambung dengan mendrah pola seluar belakang. Okey, kita menggunakan cara mendrah yang sama. Okey, di mana tadi cikgu kata kita garis melintang. Okey, sekarang kita sambung dulu garisan pinggang kita ni kan. Kita garis ke belah kiri di sini. Okey ya. Dan kita mulakan dengan ukuran bahagian belakang. Sebenarnya bahagian hadapan dengan belakang tak ada banyak perbezaan kecuali di bahagian garisan kelengkang ya, kerana bahagian belakang kita ada punggung, betul. Jadi dia lebih tinggi sedikit daripada bahagian hadapan. Okey ya. A ke D, ya, A ke D1. Okey. Sama juga di mana pinggul bahagi 4 campur dengan 6 cm ya, kita dapat garisan A ke D1. D1 E1 sama dengan A ke C. D1 E1 jarak labuh pinggul sama dengan A ke C. E1 G1. Okey, E1 G1
sama dengan CF. Okey, berapa cm tadi? 6 cm. Mestilah ukuran yang sama sebab dia selari depan dengan belakang ni kan, dia lurus. Okey. Kemudian F G1 ya. F ke G1 di sini kita bahagi 2. Nampak? Kalau di depan kita bahagi 4, tapi untuk seluar belakang kita bahagi 2 sahaja. Garisan F ke G berapa cm? Bahagi 2, dapatlah jarak G1 ke H1. G1 ke M1 naikkan 5 cm pada sudut 45 darjah. Okey, kalau di hadapan kita naik 3 cm. Untuk belakang kita naik 5 cm. Okey, bila kita dah dapat sini, kita seterusnya tengok pula titik D1. Okey, D1 kita masukkan ke J1 sebanyak 1 cm. Okey, untuk bahagian belakang, dia ada beza sikit di mana kita ada garisan J1 kita naikkan sebanyak 3 cm mendapat huruf K. J1 ke K adalah sebanyak 3 cm. Okey. Jadi kita sambungkan titik K bertemu dengan J1, bertemu dengan E1, bertemu dengan titik M1 dan bertemu dengan titik H1. Jadi kita dapatlah garisan kelengkang ataupun keluk kelengkang bahagian belakang kat sini. Okey. Dan kita juga ada bukaan kaki seluar untuk bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni kita besarkan sikit ya. Kalau kat depan 20 cm, bahagian belakang kita letak 24 cm. Sebab apa? Sebab bahagian kelengkang ni lebar kan. Jadi lebih sesuai lah. Di sini kita pun besarkan ya. Kemudian kita sambung titik H1 bertemu dengan N1. Jadi siaplah proses menerap pola seluar belakang. Okey, selepas ini kita nak buat apa? Kita masukkan tanda-tanda pola. Okey, tanda pola yang perlu ada pada pola apa dia? Yang pertama mesti ada nama pola. Ni seluar hadapan, ini seluar belakang. Kemudian kita masukkan tanda era lurus. Okey, kemudian jumlah kepingan pola kita ialah gunting 2. Maksudnya bila dipotong pada kain, kita akan dapat 2 kepingan kain. Kemudian, untuk bahagian atas pinggang, kita tambah 4 cm untuk kelepek pinggang. Untuk kita masuk getah pinggang nanti ya, untuk masuk pita elastik. Jadi, kita basikan di sini sebanyak 4 cm. Okey, untuk bahagian bahagian kelengkang hadapan kita basikan sebanyak 2 cm. Untuk kelim bahagian dalam kita basikan sebanyak 2 cm. Bahagian kelepek kaki seluar kita basikan sebanyak 3 cm. Okey, di bahagian belakang sama juga ya. Bila kelim mesti sama lebar kan? Jadi di sini pun mestilah 2 cm basi kelim. Di sini 2 cm basi kelim. Okey, setelah siap pola kita, bolehlah kita potong pola kita menggunakan gunting
kertas. Jadi ikutlah bentuk pola dengan betul. Okey, kedudukan pola pada pakaian. Okey, ini contohnya lah. Tadi bahagian seluar hadapan. Di sini bahagian seluar belakang. Ada lipatan. Tadi cikgu beritahu pola ini gunting dua. Betul. Jadi ini satu keping pola seluar. Dan kat sini satu keping pola seluar. Okey, dia akan bercantum pada ada pertanyaan yang anda masih tidak faham. Bolehlah tulis di bahagian komen. Ya. Jumpa lagi pada masa akan datang.